Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih pagi ni datang kelas cikgu. So kita sambung bab yang kita belajar sebelum ni tu bab 3. Okey, yang sebelum ni kita banyak belajar tentang jana kuasa. Okey, bagaimana kita nak menghasilkan tenaga elektrik. Cara tenaga elektrik dihasilkan? Dia lupa dah. Macam mana? Bagaimanakah tenaga elektrik dihasilkan? Dah lupa. Ya, bagaimana tenaga elektrik dihasilkan melalui proses kearumagnetan. Apa dia? Okey, ada nombor 3 ni, Pak. Sebab penjana yang kita belajar tu, tenaga elektrik dihasilkan melalui penjana. Okey, penjana dia menghasilkan tenaga elektrik di mana yang kamu dah belajar sebelum ni, tenaga tidak boleh apa? Tenaga tidak boleh apa? Sambung. Tenaga tidak boleh dimusnahkan, diperbarui, tak boleh. Kerana tenaga itu telah ada secara semula. Jadi, cuma yang kita boleh buat, apa tenaga tu? Cikgu gerakkan tangan cikgu. Pang, ku tampar you sekali. Okay. Masa cikgu gerak tangan cikgu tu, itu tenaga apa? Okey, cikgu gerak tenaga kinetik. Bila kena tang pipi kamu, belaga dengan pipi kamu, tenaga mekanik dia mesti ada perantaraan. Mesti ada gear, mesti ada takal. Itu mechanical. Okey, kalau benda tu tak ada, cikgu tampar pun mana pula ada gear kat pipi kamu. Pang kena pipi kamu. Dia tak ada tenaga pedih. Yang ada apa? Kalau bergeser dengan pipi kamu. Tenaga bunyi. Pandai. Tenaga bunyi. So, daripada tenaga kinetik, pang tenaga bunyi. Ataupun tenaga haba. Panas pipi cikgu. Contoh. Okay. Itu tentang tenaga. Okay. Maksud dia daripada biasanya penjana ni daripada tenaga mechanical. Kan? Yang kita katakan daripada turbin. Turbin berputar, betul? Tenaga mechanical, dia pergi kepada penjana, ditukarkan menjadi tenaga elektrik. Itu penjana. Tapi kalau motor, kamu jangan confuse motor dengan motosikal. Belajar dalam AK, motor adalah motor elektrik. Kalau motosikal kita panggil apa? Kita akan panggil dia enjin, bukan motor. So kadang-kadang pelajar bila cakap motor, dia ingat motosikal. So kalau kenderaan, kita panggil enjin. Kalau motor je, kamu tahulah sama ada dia mesti motor elektrik. Okay, kalau motor, daripada tenaga elektrik, dia tukarkan kepada tenaga mekanikal. Okey. So, kalau kamu lihat di sini, dia kata penjana adalah satu peranti yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Okey, berfungsi menukarkan tenaga mekanikal kepada tenaga elektrik. Yang ini aku dah ajar itu dah. Okey, penjanaan tenaga elektrik adalah disebabkan oleh pemotongan pengalih ke atas medan magnet ataupun ada dua kaedah. Satu, pemotongan pengalih ke atas medan magnet ataupun satu lagi. Sebalikkan dia. Ada masa yang bergerak adalah pengalih. Okey, contohnya macam dynamo. Pakai turbin, kita gerakkan pengalih tu yang berpusing. Medan magnet statik. Ada masanya pengalih tu statik, medan magnet tu yang bergerak. Tu ada dua kaedah. Satu, pemotongan pengalih ke atas medan magnet ataupun pemotongan medan magnet ke atas pengalih. Benda sama. Okey. Yang kedua, medan magnet yang bergerak, pengalih pula statik. Itu namanya penjanaan tenaga elektrik. Okey, Arohan. Jawapan apa ni dalam buku teks ni? Yang cikgu tengok slide ni. Dalam buku teks. Oh, yang kedua tu. Yang kedua tu, cikgu tambah sendiri. Benda yang sama. Tapi kamu pegang pada satu ni dah cukup. Maksudnya pemotongan pengalih sebab kebiasaannya
pengalir yang bergerak, bukan medan magnet yang bergerak. Tapi kalau boleh, ada juga yang medan magnet bergerak, tapi tak banyak. Okey. Kemudian arwahan elektromagnet didefinisikan sebagai penghasilan daya elektromagnet, ataupun lepas ni kamu akan jumpa DGE yang kamu belajar dalam sains. Ingat tak DGE dalam sains pada bateri? Okay, tenaga elektrik dihasilkan melalui bateri. DGE tu akan gerak, arus elektrik akan bergerak daripada DGE. Tu contoh daya gerak elektrik. Okay, apabila wujudnya pergerakan relatif pengalir yang merentasi atau memotong medan magnet, maka arwahan akan terhasil. Diulang balik atas. Okey, penjana ada dua. Yang pertama arus terus. Yang kedua arus ulang alik. Sebelum tu cikgu nak tanya, kau kenal ke arus terus tu apa bendanya? Cikgu dah ajar banyak kali kan? Apa benda arus terus tu? Apa benda arus ulang alik? Kamu kenal tak dia? Kalau sebut, kenapa dipanggil arus terus? Kenapa dipanggil arus ulang alik? Tahu ke tak tahu? Cakap je lah. Habis tinggi cikgu cakap, apa kebangang benda kau ni? Itu je kan. Tapi kalau kamu cuba, alhamdulillah kamu memang mencuba. You sahaja bercakap, yang lain tu pakat dengar je lah. Okay. Apa dia? Salah. Habis arus ulang alik tak ada Swiss eh? Salah. Macam ya. Okey, bodam dah dekat. Bodam dah dekat lah, terdekat dah. Okey. Yang bodam cakap tu hampir betul lah, tapi tak betul lagi. Boleh lah, kalau dapat katakan markah dia 10, boleh lah bodam dapat 1 markah dia. Okey. Jadilah. Satu tu penting tu. Jangan pandang hina pada 1. Kalau markah kamu 39, 1 itu amat berharga. Okey. Yang pertama, alamat jauhnya. Okey, pertama AT dipanggil arus terus. Paling mudah arus terus ni, kalau kamu nampak peralatan elektrik tersebut menggunakan bateri, dia adalah penjana arus terus. Kamu nampak bateri je, dia adalah arus terus. Okey. Kemudian kalau kamu pernah belajar osiloskop dekat dalam sains, bila kamu ambil, tahu multimeter? Multimeter. Pernah dengar tak? Dalam RBT ada belajar tak multimeter? Nak ukur otan, nak ukur arus, nak ukur perintang. Okey, tak pernah cikgu? Ya, tak apa. Kalau tak pernah, kalau kamu ambil multimeter, okey, kamu ukur nilai voltan dia. Okey, voltan. Contohlah bateri. Biasa nilai bateri berapa? Bateri kereta, berapa nilai dia? Tak tahu. Bateri kereta, kami tak ada kereta cikgu. Okey, bateri biasa tu, yang 3A, 2A. Bateri. Berapa voltan dia? Entah cikgu, tak tahu. Kamu bateri pun nilai voltan kamu tak tahu. Punya teruk, bahasa Perak kata perok betul kamu ni. Nilai voltan dia adalah 1.5 volt. Tak kisahlah. Tak. Apa dia? Itu watt. Kamu jangan confuse. Watt lain. Volt V. Bateri volt. Watt itu adalah kuasa. Kuasa yang diperlukan untuk memusingkan kipas. Bukannya volt. Lepas pada bateri tak kisahlah. Bateri yang gemuk yang paling besar tu ke, ataupun bateri yang paling kecil. Okay? Maksud dia cikgu bateri sel kering ni, yang jenis apa ni? Kan? Yang ada depan ni. Okay. Besar ke, kecil ke, lantaklah saya apa pun, nilai dia 1.5 volt. Satu lagi bateri yang kamu jumpa tapi jarang kita pakai. Bateri yang 4 segi tu. Pasal? Kan? Okay. So, ni nilai dia adalah 9 volt nilai dia. Sebab tu kenapa orang kurang pakai bateri ni.
Sebab satu, harga dia mahal dan dia cepat habis. Sebab dia 9 volt, bila nilai dia susut je, banyak peralatan elektrik tak boleh pakai. Lepas tu, sekarang orang tak pakai dah bateri ni. Dulu rajin. Dulu biasa pakai dalam wirelessnya set mikrofon tu, pakai yang ini. Okay. Bila kamu pakai multimeter, bacaan kalau ini, kamu akan dapat tetap 1.5 volt. Dia tidak berubah. Arus terus nilai dia kekal sepanjang masa 1.5. Ataupun dia akan susut, bila kamu dah pakai, dia akan susut 1.4, 1.3, 1.2. Tapi nilai dia kekal. Kalau satu je, dia tak ada berubah. Okey, itu arus terus. Okey. Syawal dah masuk ke Syawal? Oh, cikgu tak buka lagi. Syawal dia dah masuk ke je Tak ada bunyi Syawal pun. Syawal ada. Allah, cikgu silap hantar. Pada Syawal pula. Silap puan, sorry. Silap. Sorry, dah masuk. Tak, sorry. Bukan Syawal juga nak hantar. Masuk. Cikgu nak hantar siapa tadi Sain. Aduh, silap. Syawal pula. Cikgu nak hantar pada Said. Pergi hantar kat Syawal. Lepas tu mak dia kata, cikgu Syawal dah masuk. Said. Okey. Itu aktiviti, boleh faham? Okey, kalau AU, contoh AU apa? Janganlah sebut bukan bateri. Bahasa lain. Ya, tadi lain, bukan. Jangan sebut bukan bateri. Mana ke pun Said tadi, aku nampak Said. Said Hakim sekejap Said Hakim kan? Ini tak ada kan? Syawal pula yang kena. Sorry Syawal, silap. Said tak masuk kelas lagi. Salah orang. Okey, dah tahu dah. Okey, kalau yang kedua, jangan sebut bukan bateri. Botan arus ulang alik. Okey. Yang paling mudah nak faham adalah pada soket. Kenapa tak gerak? Faham pada soket? Soket, plug. Tahu plug? Plug. Pada plug tu, besar sangat kot ni. Okey, pada soket yang ada kotak yang ni. Okey. Betul? Ini ada Swiss. Ni Swiss. Okey, kalau kamu ambil sumber daripada sini, kalau kamu ambil multimeter, kamu akan dapat bacaan dia 240 VAC. Okey. Kalau kamu nak mati, cikgu ajar, tapi sebelum nak buat tu kamu ngucaplah dulu. Takutlah mati betul-betul pula kan? Okey, cara paling mudah dia, kamu ambil wire. Okey, boleh cuba balik ni. Tapi jangan tinggalkan nota cikgu Alim suruh pula. Kang cikgu kena tangkap pula. Sia je kang. Okey, kamu ambil wire. Cikgu ajar Cikgu ajar buat benda tak elok tapi jangan ikut. Sebab setiap benda yang cikgu ajar tak betul, kamu buat, dosa tu akan berterusan sampai cikgu mati. Tapi benda yang baik cikgu ajar, kamu ikut sebab pahala tersebut akan sampai bila-bila pada cikgu. Okey, ambil wire. Okey, kamu cucuk kat ni. Ini line apa ni? Line apa? Ini apa? Dah set telefon. Ini apa ni? Wire apa? Ni, wire siapa ni? Wire siapa? Tak miuk pun. Oi, dah. Ni wire apa ni? Wire apa? Ni. Wire apa ni? Ni, cuba tanya. Ni. Aku bulat-bulat ni. Okey, wire apa ni? Yang lain bercakap juga. Pandai, wire bumi. Warna apa? Bangang. Warna hijau. Okey, wire bumi dia tak pernah tukar color. Mesti warna hijau. Okey. Kalau wala macam mana, kadang-kadang wireman ni, dia nak jimat wire tau. Nak jimat wire,
Dia pakai semua. Tapi biasanya wayar bumi dia tetap akan pakai warna hijau. Dia tak akan campur. Okey. Okey, yang ini wayar apa? Yang ni wayar apa? Wayar. Bahasa Inggeris dia dipanggil wayar. Wayar live. Wayar hidup. Warna. Wayar hidup, banyak warna. Okey. Tengok pada keadaan. Kalau, sebab tu lepas ni kita akan belajar benda ni tau. Kita akan belajar tentang pendawaian. Sebab tu sekarang ni kalau kamu tengok soket, cikgu kenapa macam-macam warna ni cikgu? Pada wayar live, okey. Kalau yang untuk soket yang 16 ampere, biasanya dia akan letak menggunakan wayar warna merah. Okey. Kalau untuk aircon, contohnya 32 ampere ataupun 20 ampere, dia akan pakai wayar warna kuning. Tak, kita nak kenal dia. Okey, satu lagi. Ini kalau rumah yang satu fasa. Tapi kalau, lepas ni kita akan belajar tau. Satu fasa apa benda dia dengan 3 fasa. Benda ni kita akan belajar kemudian. Sebab tu kalau kamu tak masuk kelas, cikgu memang tak faham dah. Tapi buat masa ni, cikgu tak nak ajar benda lagi. Kita akan sampai nanti lepas ni. Okey. Biasanya kalau soket biasa, okey, live dia letaknya warna merah. Okey. Ni adalah apa? Bumi neutral. Okey, neutral biasanya dia tak ada tukar color lain. Dia standard neutral satu color je dengan bumi. Dia tak akan bertukar color, iaitu warna hitam. Hitam. Dia tetap. Bumi tak boleh tukar warna lain. Bumi kena hijau. Neutral tak boleh tukar warna lain. Dia wajib warna hitam. Tapi live dia akan bertukar-tukar color. Tapi biasanya ada 3 color je lah. Sama ada warna merah, warna kuning ataupun warna biru. Sebab kita ketiga fasa, kita pakai 3 color ni. Okey. Nanti juga akan ajar kemudian. Ini adalah wautan arus ulang alik. Kalau kamu gunakan multimeter, okey, kalau kamu gunakan multimeter, kamu akan dapat bacaan dia kosong. Sebab apa kosong? Sebab arus ulang alik bentuk gelombang dia macam ni. 240 VAC positif, 240 VAC negatif. Dia dinamakan ulang alik sebab dia mula kosong sampai 240, kosong balik, negatif 240, kosong balik, dan dia berterusan. Ni gelombang arus ulang alik. Okey, itu beza dia. Biasanya penjanaan tenaga elektrik kita akan gunakan wautan arus ulang alik. Okey, patah balik. Boleh faham sekali penjana? Okey, masuk yang kedua. Yang ini so far tak pernah keluar lagi bahagian B, tetapi dia biasa keluar bahagian A. Okay. Kamu janganlah, cikgu akan ajar benda-benda yang agak-agak pening tu cikgu tak ajar lah. Kalau yang mana rasa macam exam pun rasa mungkin tak akan keluar lah. So cikgu tak ada ajar. Okay. Ni bentuk penjana. Apa yang ada dalam penjana, semua penjana wajib ada benda ni. Yang pertama wajib ada apa? Ada, yang pertama mesti ada, yang pertama ni. Ada ke cikgu punya medan magnet atau magnet. Mesti ada magnet. Sebab tu kalau kamu nak cari magnet, kamu pergi cari penjana, dalam dia wajib ada magnet. Ataupun mana cari magnet lagi? Jangan cari kedai bang. Kamu kedai semua apa tak ada. Perempuan pun ada kat kedai. Kipas. Ataupun bahasa lain dia, motor. Maksud dia, dalam motor dan penjana mesti ada magnet. Okey, mesti ada magnet. Kalau nanti biasa nama lain kita panggil magnet kekal. Okey, mesti ada magnet. Tapi ada motor elektrik dia tak menggunakan magnet kekal. Okey, dia menggunakan magnet elektromagnet. Tu juga akan ajar tentang motor pula. Okey. Yang pertama mesti ada magnet. Sebab apa nak ada magnet? Salah, sebab dia nak mewujudkan medan magnet. Faham? Kenapa kena ada magnet? Sebab dia nak wujudkan benda ni, medan magnet.
Kalau tak ada magnet, tak adalah medan magnet. Faham? Sebab tu dia kena ada magnet. Okay, yang ketiga dalam penjana mesti ada pengalih. Okay. Ini simple je pengalih. Tapi kalau dalam yang lepas ni kamu akan belajar penjana, kalau satu pengalih, arus elektrik yang terhasil tak adalah banyak. Sikit je lah. Sebab tu dia kena buat banyak. Dan galvanometer ni tujuan dia untuk ukur. Ukur pun boleh juga. Galvanometer ni untuk menunjukkan kehadiran arus elektrik. Bila kamu buat, patut dalam sains kamu buat benda ni. Bila kamu buat eksperimen, kamu gerakkan pengalih, maka jarum tersebut akan, meter pada galvanometer akan turut bergerak. Okey. Saya faham? Okey, kemudian yang ini satu lagi penting ni. Okey, soalan dia senang. Biasanya soalan suruh labelkan. Dia padam daya ni, dia buat tempat kosong. Macam ni. Dia buat macam ni je, soalan senang je. Sebab tu macam cikgu sebut, si Reza, budak 2020, dia buat AK dalam masa 30 minit. Cikgu keluar-keluar, cikgu jatuh risau dah. Kau buat 30 minit, kau gila kau 30 minit dah siap. Cikgu sudah siap semua cikgu. Tak apa cikgu cakap, tunggu SPM keluar. Kalau betul kamu kata dah siap semua, kamu mesti dapat A. Tapi memang bila keluar result SPM dia dapat A. Sebab apa boleh dapat A? Dia kata boleh buat 30 minit. Sebab kalau soalan ni kamu tahu ibu jari apa daya, kamu tak payah fikir dah. Betul? Tapi kalau kamu tak ingat, kamu nak tunggu dapat ibu jari tu. Ibu jari ni apa kau nak tulis? Nak tulis ibu jari ke pun? Ataupun tapak ibu jari, dah mula lama fikir. Tapi kalau kamu tahu jawapan, bahagian A, jawapan soalan dia, kalau tahu boleh buat, tak tahu memang kamu fikir macam mana pun tetap tak boleh buat. Okay, jari tujuan dia adalah untuk menentukan arah gerakan daya. Okay, daya apa? Daya ini pada pengalih ni. Pengalih ni gerak macam mana? Okay, atas ke bawah. Okay, kemudian ini. Jari apa? Jari penunjuk, telunjuk. Ini menunjukkan arah medan magnet. Arah medan magnet dia akan keluar daripada utara, dia akan masuk ke dalam selatan. Okey. Utara dengan utara. Utara keluar masuk selatan. So ini arah. Kemudian ketiga adalah arah arus yang mengalir. Okay, contoh kamu pegang tangan kamu, tangan kanan Fleming. Dia ada dua tau. Kalau tangan kanan Fleming untuk penjana, tangan kiri Fleming untuk motor. So sekarang ni cikgu ajar tentang tangan kanan. Okay, kamu tengok, kalau kamu buat, nampak kan kamera cikgu? Nak tengok kamu. Kita tengok OBS, bukan OBS. Okay, nampak tengok jari cikgu kan? Okay, yang ini. Ini medan magnet, kamu tuju ke sana. Contoh. Aduh, sakit tangan aku. Sebab medan magnet ke sana. Maksud dia, yang ini, jadi telunjuk ni, kena tunjuk ke sana. Tak nampak Okay, guna kena rendah sangat. Okey, juga tengok. Okey, nampak? Nampak? Yang ini. Okey. Yang ini kena, kamu tak nampak pin. Kamu kena pin gambar muka cikgu lah. Okey. Jari ni kena tunjuk pada selatan sebab dia keluar utara selatan. Okey. Boleh? Okey, kalau ibu jari ni ke atas, arus akan mengalir. Buka balik gambar cikgu ni. Dia akan mengalir ke sini. Okey, kalau gerakan ke atas. Gerakan ke atas, arus mengalir ke sini. Boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Okey. Okey, tapi kalau ke bawah pula, tengok pin cikgu balik. Kamera cikgu. Okey, kalau ke bawah, okey, dia ke sini. Okey, pin balik presentation cikgu. Arus akan bergerak ke sini. Okey. So, pada meter ni, pin balik pada presentation cikgu,
Meter ni kamu akan nampak kejap dia gerak ke sana. Sorry. Sana kemari, sana ke sana. Dia gerak macam ni lah. Kamu gerakkan dia akan turun, dia akan meter tu ke sana kemari macam tu. Okay, ini contoh. Tapi biasanya dalam exam tak pernah lagi lah keluar dia tanya arah arus. Tak pernah keluar lagi. Tapi cikgu tak berani nak kata bila tak pernah keluar dia takkan keluar. Sebab 2020 ada satu topik tu cikgu cakap takkan keluar soalan ni. Tiba-tiba 2020 keluar soalan itu. So semua budak memang cikgu, kami memang tengok saja soalan tu cikgu. So cikgu cakap, cikgu tak berani kata tak boleh keluar. Tak keluar, tapi jarang keluar. Yang penting kamu kena hafal satu dalam bab ini. Bila kamu buat notah, bahagian-bahagian ni kamu kena hafal. Magnet ni, medan magnet, pengalih, okay? Ibu jari ni daya. Dia tunjuk medan magnet, yang ni arus. Itu yang penting. Boleh? Sebab cikgu akan ajar benda-benda yang cikgu rasa penting. Okay? Kemudian, okay, masuk kepada prinsip kendalian penjana AT. Okay, kalau kamu lihat ada dua kan, penjana AT dengan penjana AU. Sebelum cikgu terangkan, cikgu nak tunjukkan apa perbezaan antara penjana AT dengan penjana AU. Perbezaan dia. Okay, kalau kamu lihat di sini, okay, ini penjana AT. Ni, yang ni. Bukan ni. Satu, penukar tertib. Okay, tapi penjana AU dia pakai apa? Dia pakai gelang gelincir, berbeza. Okay, itu satu beza dia. Yang kedua beza dia, okay, pada penukar tertib positif ataupun pengalih ni disambung pada gelung yang sama. Dia akan bertukar gitu pak. Gelung yang sama, penukar tertib yang sama, dia akan bertukar tempat je. Tapi rotan arus terus dia buat dua. Kalau contohlah katakan kalau kita letak katakanlah tapi dia bukan benda ni katakan kalau cikgu letak ni negatif contoh. Yang ni positif. Dia buat gelang gelincir untuk terminal negatif sahaja. Terminal positif sahaja. Itu arus ulang alik. Tapi kalau arus terus, dia cuma terbalik tempat je. Okey. Yang seterusnya, benda yang penting dalam penjana adalah berus karbon. Okay, biasa kamu tengok kalau kipas angin tak berfungsi, apakah salah satu faktor menyebabkan dia tidak berfungsi? Jangan cakap tak ada elektrik. Kamu tanya macam tu, kipas kamu tak boleh pusing. Kamu rasa apa punca dia? Elektrik ada? Tak ada medan magnet. Medan magnet takkan rosak. Percayalah cikgu. Magnet dia takkan rosak. Apa lagi kamu rasa? Tapi sebab kita tak pandai repair tau. Kalau kita pandai repair, motor. Okey, motor. Dalam motor ada apa? Ada magnet. Magnet takkan rosak. Satu. Tolak magnet. Dalam motor ada apa lagi? Tak ada motor. Dalam motor tak ada anchor ataupun pengalih. Ataupun kalau dalam motor, kalau dalam penjana, baru masuk. Siapa baru masuk ni? Cuba nak tengok siapa baru masuk. Faris, nak aku jemput baru nak masuk Faris. Faris? Faris? Respon. Baru nak jemput, baru nak masuk. Tidur, itulah hidup kamu. Tidur kan terus baru tahu. Okey. Sambung Tadi lupa dah Faris kacau aku. Apa dia sebut tadi? Anchor. Okey. Dalam motor ada anchor. Dalam penjana ada pengalih. Okey, beza dia tah motor nanti kemudian lah. Okey, biasanya kalau motor kalau dia rosak, kebiasaannya sama ada pada anchor tu, pada anchor ada belitan pengalih tau. Kalau belitan pengalih tu dah terputus, memang tak boleh berpusing lah kipas angin kita. Ataupun
kebiasaannya yang rosak ni je. Ni. Apa dia? Berus karbon. Okey. Dia akan jadi benda yang bergeser, bersentuh, lama kelamaan jadi apa? Jadi haus. Betul. Bukan dahaga, haus, dia menipis sampai tahap dia habis. Bila habis, dia tidak bersentuh. Bila tak bersentuh, tak ada arus elektrik, maka motor tak berpusing. Lepas tu kadang kita hantar kalau orang yang pandai repair, dia buka sendiri, dia pergi beli balik berus karbon tu, yang harganya tak sampai pun RM3-4, dia tukar elok balik kipas angin tu. Okey? Okey, tapi soalan cikgu sekarang ni, kamu rasa apa fungsi berus karbon tu? Apa akan berlaku kalau berus karbon tak ada? Contohnya, dia bukan dengan elektrik, bang. Bukan. Contohlah, soalan cikgu katakan kalau berus tak ada, bukan berus cuci lantai tu tak. Wire dia akan terus bersambung pada ni, dia sambung sini. Okey, nampak kan? Wire ni dia tak melalui berus karbon, dia terus sambung kat sini. Dia terus sambung pada penukar tertib. Sebab berus karbon ni dia touch je, dia sentuh. Tapi kalau tak ada berus karbon, wire tu terus lekat pada penukar tertib. Apa akan berlaku bila anchor berputar? Apa akan berlaku? Tak ada haus. Sekarang tak ada berus karbon. Ya, wire tu tadi terus melekat pada penukar tertib. Tak, maksud sekarang ni, berus karbon tak ada, abang. Tak ada. Wire ni terus pada penukar tertib. Jadi berbelit. Sebab tu kenapa letak berus karbon? Okey, berus karbon tu dia touch saja. Penukar tertib dia berpusing, dia akan bergeser dengan berus karbon. Tapi lama kelamaan berus karbon tersebut akan haus dan menyebabkan tak ada arus elektrik lagi yang mengalir. Itu tujuan kenapa diletakkan berus karbon. Biasanya benda ni akan haus. Kalau motor pandai tukar, memang boleh motor tu boleh jalan balik. Okey, itu AT. Kalau AU, benda lebih kurang sama, tapi dia ada dua gelang gelincir. Sebab tu kadang-kadang soalan dia senang juga. Macam cikgu sebut, dia bagi dua gambar, dia suruh kamu nyatakan yang mana satu penjana arus ulang alik, yang mana satu penjana arus terus. Tapi kalau kamu tak pernah tengok gambar ni, kamu tak pernah belajar, kamu tak ingat, kamu rasa kamu mampu nak jawab tak? Tak mampu. Betul? Tapi kalau kamu tahu, cikgu ajar itu kalau AT penukar tertib, opini, boleh tukar penukar penjana arus terus. Kalau gelang lincir, AU. Tak sampai 20 saat, kamu boleh jawab. Sebab tu cikgu sebut bahagian A, AK. Kalau kamu siapa AK ni, siapa rajin membaca, dia memang boleh skor A. Okay? Sebab tu, dia tak macam JKT JKT dia tak, kamu rasa boleh buat, tapi kamu buat tak pasti betul. JKT, kalau kamu salah sikit, lari sikit dia punya dimensi, dia punya kedudukan, maka kamu tak ada. Sebab tu JKT memerlukan orang yang buat dengan teliti dan kena buat banyak latihan. Ni cikgu tengok kelas JKT tak ramai yang masuk. Okay. Betul Ifan? Ifan dah lama tak masuk. Tak tahu apa belajar JKT dah. Subjek lain boleh kamu tinggal. Macam cikgu sebut, JKT kamu jangan tinggal. Bila kamu tinggal, kamu nak cover balik, nak kejar balik, kamu dah tak faham dah. Sekarang JKT ajar apa dah? JKT. $59. Tajuk apa? Perspektif. So siapa macam Ifan dia dah tinggal belakang-belakang tu, pakai tengok sajalah cikgu malajar lepas ni. Lepas tu JKT jangan tinggalkan dia. Cuba sedaya payung untuk masukkan JKT. Sebab JKT memang tinggal tak boleh buat. Okey, penjana terus. Apa yang ada? Okey, kalau melihat penjana terus ialah peranti, cikgu sebut menukarkan tenaga mekanikal kepada tenaga elektrik. Hari ni cikgu ajar penjana je, tak boleh banyak-banyak. Ni pun dah 35 minit dah. Okey, kalau kamu lihat binaan asas dia, cikgu dah sebut tadi, penukar tertib, dia ada dua bahagian, letak kepada aci,
Terus karbon sebagai penyambung, kutub utama untuk menghasilkan medan magnet, anchor, okey, kalau lihat kepingan logam ferrous berlapis yang bertebat membentuk silinder. Okey, maksudnya anchor ni diletakkannya berlitan. Okey, dia akan nampak banyak lah. Kamu dah tengok tak anchor sebenar? Contoh katakan kita tengok gambar. Katakan cuba type anchor. Anchor. Okey, tengok. Ni anchor apa? Anchor. Bukan. Hantu. Dia cakap kalau bahasa Inggeris je pengali kot. Pengali. Ni. Pengali. Alah. Pengali elektrik. Bukan kan? Ya. Tak ada cakap dia. Motor. Type dia. Kamu duduk kat dunia mana? Komponen dalam motor. Dalam motor elektrik. Baru dia tanya, kelas dia tak ada. Okey, contoh Okey, nampak. Ni contoh. Ni motor. Okey, anchor macam dia sebut tu. Anchor. Ni anchor. Okey, nampak kan? Sekarang ni. Ni tadi, aduh. Dah ni ni anchor pak. Dia buat banyak segmen. Okey, dan dalam dia adalah pengali. Tiap satu segmen ni pengali ni. Salah satu faktor kenapa motor elektrik tu rosak, mungkin pengali ni belitan dia dah putus. Okey, so maksud dia satu segmen ni habislah, memang tak boleh pengali . Tapi kalau putus satu, mungkin yang ini tak berfungsi dah, tapi yang lain masih boleh berfungsi. Cuma kipas angin kamu dah mulalah slow sikit. Okey. So kalau dulu, kalau cerita 20 tahun dulu, dekat Malaysia dulu banyak kilang. Sebab cikgu mula kerja kilang tahun 90-an. Yang nak buat belitan ini adalah operator. Orang buat. Tilik satu-satu tau. Kamu bayangkan kalau kerja kamu 12 jam berdiri, kamu buat benda ni. Kerja kamu lilit je. Okey? Tapi sekarang sebab ada dah teknologi baru, benda ni menggunakan mesin. Ni namanya pengalih. Okey. Yang ini akan bersentuh dengan bros karbon tadi. Setiap segmen ni. Ni contoh pengalih. Okey. Boleh faham? So kalau melihat contoh ni motor kan. Kita tengok motor. Ni dalam motor apa? Dalam motor. Tapi ni tengok ni motor industri 3 fasa. Motor 3 fasa dia tak ada magnet. Sebab dia akan create magnet sendiri. Dia maksud dia ada pengalih. Supply elektrik dia akan jadi elektromagnet. Itu kalau motor 3 fasa. Ni kalau motor elektrik biasa. Pak pengalih. Okey, ni medan magnet. Ni pengalih. Dia berputar disebabkan oleh tindak balas medan magnet. Okey, ni penjana AT. Kemudian penjana AT, yang ini pun kamu kena tahu. Okey? Dan biasanya dalam exam dia jarang tanya fungsi. Tapi kalau kamu nak rajin, kamu bacalah fungsi. Biasanya kalau dia tanya, dia akan bagi fungsi, dia suruh kamu tanya, dia tanya pada bahagian. Itu penjana AT. Dan yang ini adalah prinsip dia. Ni prinsip nak cerita ni yang panjang sikit ni. Tak faham tak apa. Sebab so far tak pernah keluar soalan, tapi mungkin boleh keluar soalan. Okey, cikgu terangkan sikit, nanti kamu baca balik. Okey, pada kedudukan kosong. Menegak Okey, bila menegak, ni pengalih, yang ini adalah medan magnet kan? Ada tak berlakunya pemotongan? Tak ada. Dia tegak. Ni arus magnet, dia tak berlanggar. Tak ada. So, bila tak ada arus mengalir. Okey. Pada kedudukan 1. Ini kedudukan 1 ni. Kosong. Nilai voltan yang terjadi adalah kosong. Boleh? Boleh, Ifan? Okey.
Syawal. Kadang-kadang ada yang jenis letak telefon tak ke mana dia pergi dah. Syawal. Tidur dah. Syawal. Sama lah tengok ke teks. Okey. Faris. Ada. Karunas. Ada. Syawal dia tidur. Sebab semalam kelas cikgu dengan budak 5AK. 5AK budak 5ST. Orang dah left kelas dah. Ada 2 orang tak left lagi. Sama ada dia dah left siap-siap dah. Dia tinggalkan telefon aja. Okey, tapi tak apalah, kurang-kurangnya kamu masuk, cuma pusing-pusing balik, yang ruginya kamulah sebab kamu tak belajar, betul? Okey, dia muka surat 102. Okey, 102. Okey, kedua. Pada kedudukan kedua dia melintang. Bila melintang ada pemotongan tak? Tak, maksud dia macam ni. Okey, kamu nampak tengah cikgu macam Ultraman ni? Okey, so ni tegak. Tegak dia tak potong, maksud dia pengalih dia tegak. Tapi bila dia pusing, dia potong. Ni potong. Dia melintang ni maksud dia potong lah. Tegak tak potong kan? Bila dia gerak, dia potong. Tegak ni balik, tak potong. Pusing sana balik, potong. Okey, maksud dia bila potong, maka ada rotan yang terhasil. Itu je. Dia jangan takut. Dalam exam cikgu rasa dia takkan keluar. So terangkan bagaimanakah penjanaan letter. Tak ada cikgu rasa. Cuma kalau dia tanya, dia suruh kamu lakarkan graf berdasar pada gambar ni. Okay. So, yang tegak, tak ada pemotongan, tak ada rotan terhasil. Pada kedudukan kedua, 90 darjah. Okay. Berlakunya pemotongan, maka akan ada nilai rotan. Okay. Pada kedudukan 3, 180 darjah balik, dia tegak balik. Tak ada, dia kosong balik. Boleh? 4 jadi 270. Dia melintang balik, dia potong balik. Yang kelima, 360, dia kosong balik. Okey. Satu lagi juga nak bagi tahu kamu. Arus terus, nilai rotan mesti kosong dan ke atas. Gelombang semua dekat atas. Itu arus terus. Nilai dia mesti positif. Okey, ulang balik. Nilai rotan arus terus. Nilai rotan arus terus adalah positif. Maksud dia, gelombang dia semua dekat atas. Dah cakap dekat sini. Syed, dia tak join pun lagi. Dia tak ada Google Meet. Habis selama dia masuk, dia tak... Ya Allah, takut. Tak apa, nanti kita tanya mak dia. Kenapa dia tak... Takut telefon dia jenis murah kot. Tak boleh download. Ada ke? Nah, mungkin aku. Sebab tu jangan tanya juga. Kok memang ada. Okay? Boleh ya? So, ini adalah 80. Semua positif. Ini graf dia. Ni contoh graf lah. So, ni Pak. Semua positif. Ini rotan arus terus. Guna habis ni sikit lagi Boleh ikut? Okey, kalau boleh ikut. Yang kedua, kalau ulang alik, cikgu ringkaskan saja. Apa beza tadi ulang alik dengan arus terus? Beza dia pada gelang gelincir. Itu je beza dia. Okey, penukar tertib untuk AT, gelang gelincir adalah penukar tertib untuk AT, gelang gelincir untuk AU. Okey, beza dia, okey, fungsi dia bukan semua samalah. Okey, punca tamatan. Kalau bentuk gelombang dia, okey, gelombang dia cara cerita dia sama, cuma dan ini bezalah. Pak dia ada 2 kan. Kalau sebut cerita negatif ni positif kan. Kalau untuk AT dia tak ada. Dia satu je. Itu beza dia. Kalau AT mana tadi AT AT, dia satu je pak. Dia sekali. Ni AT. Manakah cikgu nak pandang ni. AT dia sekali. AU dia ada 2. Cikgu anggapkan dia positif dengan negatif. So beza dia gelombang AU dia ada nilai negatif. Pak, mula-mula tegak nilai kosong, tak ada. 90 darjah
ni 2 nilai positif. Tegak balik 180 darjah, dia kosong. Okey. 270 dia potong balik, dia pergi pada 4 nilai negatif. Okey, kemudian 360 dia balik pada kosong. Okey, beza dia kalau 80 semua kat positif, AU dia ada nilai positif dengan nilai negatif. Itu namanya ulang alik. Okey. Boleh. Faham? Okey, beza dia. Kita tengok beza dia sikit. Tu habislah kot depan ni. Beza dia, AU menghasilkan bekalan arusan alik, AT bekalan arus terus. Kemudian AU menggunakan gelang gelincir, AT menggunakan penukar tertib. Okey, arus ulang alik bertukar arah secara sendiri dalam anchor, secara sendiri. Penukar tertib, siapa tukar dia adalah arus dalam anchor. Kemudian AU lebih cekap kerana tiada geseran antara gelang gelincir dengan arus karbon. Tapi yang ni kurang. Okey, hasil watan tinggi yang boleh diubah. Orang banyak pakai AU. Okey, macam kamu dengar generator yang kamu tengok dekat pasar malam, kebanyakannya semua menggunakan AU. Jarang gunakan AT sebab kita susah nak tukar nilai watan. Di samping watan yang terhasil adalah rendah. Kemudian anchor pegun medan magnet berputar. Beza pak. Kan juga sebut tadi, pemotongan medan magnet oleh pengalih, pemotongan medan magnet oleh pengalih. Okey, itu adalah anchor. Penjana AT, maksud dia medan magnet pegun, anchor berputar. Tapi penjana AU, anchor ni pegun, medan magnet ni yang berputar. So, secara ringkas dia, kita lebih banyak kebaikan AU berbanding dengan AT sebab kita banyak menggunakan arus elektrik AU sebab nilai watan dia tinggi. AT jarang. Sebab AT kebiasaannya kita akan menggunakan bateri. Tetapi peralatan elektrik kita, ini kelebihan lagi kan. Watan keluaran boleh jana. Okey, ni tadi ni sambung lagi kita habis. Okey. Peralatan elektrik kita, telefon kita ni telefon. Okey. Komponen elektronik menggunakan AT ke AU? Arus AT ke AU? AU. Yus kata AU. Adi. Ni jual kata AT. Ignition. Pakai AT ke AU? Komponen elektronik. Tak tahu cikgu. AU. Dia senang. AU benda yang besar-besar. Habis cikgu, soket ni, plug, cikgu kata plug 240. Betul? Tapi kenapa tak terbakar telefon masuk dekat sini cikgu? Balik ni dah. Bukan. Balik nanti. Balik apa bukan? Balik apa? Kamu kat rumah. Okey. Ni. Tahu ni. Nampak? Ni. Nampak ni? Apa benda ni? Berhangguk kau. Adapter. Okey. Kamu cabut. Oh. Okey, tak apa. Kamu cabut nanti dah habis kelas. Nampak ni tak? Kalau kamu pasang elektrik, kamu pegang, ada rasa apa tak? Mana? Tak ada. Ni cikgu letak kat pipi pak. Tak ada apa pun. Cikgu on ni. Letak elok senyum je. Sebab yang keluar di sini adalah 12 volt VAT. 12 volt sahaja. Macam bateri biasa. Macam bateri kereta. Sebab tu kamu pegang, kamu senyum. Tetapi kamu cabut benda ni. Okey. Jangan pakai ni. Okey. Ni. Kamu ambil wire. Kamu jolok sebelah ni. Kamu pegang. Cikgu tak nak buat. Cikgu mati pula. Kan? Cikgu tak nak buat. Sebab apa? Yang keluar sini, nilai dia adalah 240 VAC. Bila dia masuk ke dalam ini, dalam ni dia dinamakan power supply. Dalam ni ada transformer. Dia turunkan nilai voltan. Dalam ni ada diode. Dalam ni ada kapasitor.
So dia keluarkan, dia turunkan voltan, dia jadikan AT. Sebab komponen elektronik semua menggunakan AT, voltan arus terus. Sebab nilai voltan ni tak besar, 6 volt, 3 volt, 1.5 volt. Okey. Ini ia tinggal kamu turunkan voltan. Dan dia, sebab apa kalau kamu tengok kan, lama sikit lah cuma merapu. Okey, kalau tadi cikgu terang, voltan arus ulang alik, bentuk gelombang dia macam mana? Alik lompat-lompat kan? Okey, contoh sikit-sikit lagi sekejap. Lebat elektrik ni seronok belajar. Sebab cikgu boleh cerita lebih. Sebab cikgu memang degree dalam elektrik. Cikgu bukan cikgu tau. Apa kelas je cikgu, tapi jadi cikgu juga. Tak nak je cikgu sebenarnya. Cikgu tak nak je cikgu. Okay, ni AU. Tapi kuasa Tuhan tu dia kata, Alim kau ada jadi cikgu one day. Cikgu jugalah aku. Okay, AU dia tukarkan jadi AT macam ni. Maksud dia, yang kotak ni tadi, dalam ni ada satu transformer. Transformer untuk apa? Turun nilai voltan. Kemudian ada diode. Tapi ni kamu tak belajar. Dulu belajar tau. Diode kamu nak tukarkan daripada ada positif negatif, dia tukar jadi semua positif. Dia buang negatif. Ni semua dibuang. Itu diode. Kemudian last sekali ada kapasitor. Kapasitor dia bagi lurus, dia bagi cantik. So nilai ni yang kamu dapat 12 V80 ni, yang kamu pegang, kamu senyum je, tak mati. Okey. Ada soalan? Kita belajar penjana itu setakat ini. Okey. Next kelas kita akan sentuh pula tentang motor. Okey. Ini apa ni? Penjanaan. Ni penjanaan. Sebab tu kalau ni tak cukup nak soal. Cikgu berhenti kat sini. Kita sambung besok berkaitan dengan penjanaan. Okey, sekian, terima kasih.